hadiah. Mau tak kita nak tengok siapa yang bagi hadiah kat kita. Macam tu lah lebih kurang. Kita nak tengok, nak kenal. Jadi kita di dunia ni beribadah seolah-olah kita dapat melihat Allah. Kalau tak boleh begitu, maka ketahuilah Allah melihat kita. Jadi muraqabatullah itu pun dah tak payah CCTV lah. Katanya kita sambung. Dan ihsan ini adalah syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Tiada sempurna kedua-dua itu melainkan dengannya. Ya, ini ramai orang Islam, ini ramai orang beriman, tapi kurang memperkatakan tentang ihsan. Ihsan. Sedangkan ihsan itulah yang tertinggi. Dia menyentuh tentang soal adab. Islam menyentuh tentang soal cara hidup. Iman menyentuh tentang i'tiqad, kepercayaan. Ihsan menyentuh tentang adab. Hari ini orang sering memperkatakan tentang Islam dan iman, tapi kurang memperkatakan tentang ihsan. Jadi apabila kita ada ihsan ni banyak orang tasawuf, ulama-ulama sufi, dia akan memperkatakan tentang ihsan. Bukan sekadar qala Allah, qala Rasulullah, tapi adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah. Sebagai contoh, di USA memang terkenal dengan pahaman Wahabi di hidup. Wahabi ini dia kira apa yang qala Allah, qala Rasulullah. Kalau Rasulullah tak sebut, maknanya itu semua tak boleh kita buat. Itu yang isu Yasin, tahlil, semua tu. Tapi perlu dijelaskan di sini ialah walaupun perkara itu tidak dijalankan secara seperti mana yang adat Melayu kita ada buat lah, Yasin, tak pergi Mekah, Yasin malam Jumaat, ada kematian buat tahlil. Apa yang kita buat ialah bersandarkan kepada Rasulullah, tetapi tidak secara langsung. Zaman Rasulullah dengan para sahabat memanglah satu zaman yang para sahabat iman dia kuat. Zaman kita, kalau kita tak buat tahlil, tak buat Yasin, tak ada apa kita. Kita bukan dekat carai, lagi carai, tak ada apa. Cerai. Kita cerai. Ya, Ustaz. Saya tengok ada orang mati, apa main, duduk nimbang, baru ikut opok dia. Habis tu lah. Mati pun dah tak ada iktibar dah. Tapi kalau pekat-pekat kita doa, kita tahlil. Yang kita tahlil tu malah tak ada tahlil, tapi baca qul huwallah, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah. Dan tahlil la ilaha illallah, selawat kepada Rasulullah. Lepas tu istighfar, itu doa dekat nasi mati, doa muslimin muslimat. Jadi barulah kita rasa kadang-kadang tanya balik, ada yang bekal nak buat di akhirat. Tiba-tiba orang kata tak boleh buat. Jadi kita pun nak apa kata, memang tak dilakukan secara direct ataupun teori, tapi disandarkan pada ayat-ayat itu semua Rasulullah. Cara nak takdib ataupun cara nak tarbiyah masyarakat, kita kena buat. Ulama susul dah. Bila kita buat tak ada salahnya. Nampak? Kalau ikut Wahabi, dia tak boleh. Sebab apa? Rasulullah tak buat. Jadi bila orang buat, dia marah. Dia kata bidah. Sedangkan kena ada adab dalam perbezaan. Saya orang cerita marah orang buat tahlil tu, buat apa nama tu, berwiri depan mayang. Saya refleksikan, saya tahu lah, saya international. Ada Yaman, ada Syria, ada Palestin, ada budak kafir pun ada, budak-budak 4, 5, 6. Dia tak kira.
Saya nak buat juga. Buat bilik ringkas. Subhanallah. 3 hari, Alhamdulillah 3 hari. Allah buat 3 hari. Lagi kita ada pegang macam tu, maknanya orang lain yang tegur dia tak boleh buat apa. Kalau tidak, budak-budak kita, budak kafir, habis-habis semayang dia cerai tak apa. Cerai. Tapi dia tu ni bila habis-habis semayang, kita ajak dia istighfar. Kita ajak dia subhanallah. Kita ajak dia alhamdulillah. Kita ajak dia Allah Akbar. Kita ajak doa ringkas. Yang kita boleh duduk pun sebab kita ada turut orang tua, bolehlah sikit-sikit. Kalau kita ikut Wahabi kita tak boleh, budak zaman ni dan akan datang lagi tak boleh buat. Dia tak kira lawan. Maknanya walaupun kata tak boleh, tapi bagilah ada perbezaan itu diraikan dengan cara kita pun beradab dengan mereka pun beradab dengan kita. Tapi masalah dia punya tak bagi itu sampai ada kes-kes rampai baik marah, bukan di kalangan kita. Ada satu kaedah kata mura'il adab khairun minal intisab. Kita nak raih adab, kita nak jaga adab, itu lebih baik daripada kita nak tunaikan perintah. Dia kira ikut perintah Allah, perintah Rasul, tapi adab tak ada. Ni yang saya bimbang dia tu lah. Dia jadi cengih semacam tak ada, itu dia kira tak boleh. Sedangkan meraihkan adab itu utama daripada mengikut perintah. Ialah kita nak jamu orang Melayu, kita suar dengan tangan, tolong tuan, tidak. Kata adab Melayu begitu. Ada Islam, raih juga. Tapi kita suruh orang makan, kita suruh maaf kata dengan kaki ke apa. Tu nak kata mura'i adab khair minal intisab. Kita nak laksana perintah itu utama, memang kena buat. Tapi meraihkan adab itu lebih utama daripada melaksanakan perintah. Ini yang saya kata bab ihsan, berbuat baik kepada orang. Seperti mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan tak beriman, tapi tak sempurna iman sampailah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia kasih pada dirinya sendiri. Kalau kepada kita tak suka orang kata kat kita, kita tak kata kat orang. Kalau kita suka disayangi oleh orang di sekeliling kita, kita kena menyayangi. Jadi macam itulah yang kata ihsan, berbuat baik, dan juga dalam konteks ini seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat. Kewajiban bagi orang yang pada permulaannya, ya, apa yang diwajibkan pada syarat ke atas setiap orang yang kalam, iaitu orang yang aqil dan balik. Nama ada lelaki atau perempuan, ialah mengenal awal din ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, kecil-kecil, jantan perempuan, pernah dengar ilmu ma'rifat? Pernah. Ma'rifat itu kita mengetahui ya. Pernah dengar ilmu hakikat? Pernah hakikat. Pernah dengar ilmu akidah? Pernah yang kita ini bicara ilmu akidah. Pernah dengar orang kata tarikat? Pernah kan? Semua-semua itu adalah untuk kita mengenal Allah. Kerana tuntutan pertama dalam agama ialah mengenal Allah. Yalah, dia ada banyak kok. Tarekat saja pun dah banyak. Tarekat tu macam jalan lah kita kata. Tarik, jalan-jalan. Boleh pergi ikut ni, boleh pergi ikut sana, boleh pergi ikut sini.
Nak pergi USM boleh pergi ikut Benak Baru, boleh pergi ikut Kuala Untak, boleh pergi ikut highway, tapi jauh sekarang. Banyaklah jalannya, jalan banyak, tapi sampai juga lah. Yang kita bimbang, setengah orang dia terlibat dalam ilmu tarikat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Akhirnya dia tak berpijak pada fiqh. Ini kita bimbang. Dia pergi, dia kenal Allah, dia kenal Allah lagi, dia tak sembahyang. Ada misalnya ayah ni jajah ayah. Ajar ayah bukan dekat ayah dia lah, tanya ayah lah, tok ayah benda. Jadi semua tu dia nak bawa pengikut dia untuk mengenal Allah. Tapi kena ingat, dia kena ada tempat letak. Awal agama mengenal Allah, selepas kenal tempat letak dia pada mengikut. Ni fiqh yang kita buat sembahyang, zakat, haji, di rumah tangga. Fiqh kan ada 4 cabang pertama. Aibah, 2 mu'ah, ketiga munah, yang keempat jenayah ataupun hukum negara. Itu tempat letak bukan kenal kat tuan. Kenal bercerita lepas tu tak ada sampai. Jadi fiqh itu tempat letak. Kita buat ni bukan kerana kita ikut, tapi kita buat kerana kita kenal Tuhan yang suruh kita. Jadi dalam saya, benda ni benda yang famous ataupun terkenal dalam masyarakat kita. Ajaran ni. Yang nak seleweng pun banyak. Lebih daripada yang betul. Nak tahu betul tak betul, kena ukur dengan apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Itu orang betul. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abad. Kitab Allah was sunnah. Allah kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang pada dua itu, kamu tak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah. Jadi ukurlah dengan yang ni. Ajaran mana-mana pun yang terbit tiba-tiba bercanggah dengan ajaran yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, pangkah siap-siap, pangkah titik ram. Bukan dia dengan ajaran Islam. Kadang-kadang kita terpedaya kan, dia ada magic, ajaib, ajaib. Tiga orang duduk bilik berwarna. Dia dah. Jadilah. Lepas tu balik rumah siap. Tok guru kata ada duit. Ada duit semua. Dia dah. Kira tu semua dunia punya serta. Duit baru tu dunia punya serta. Oh, tak ada duit, tak ada. Jadi tapi kita rajin terpedaya. Magic. So buku kata ni cuaca mendung ni, buku kata ni ada ribut ni. Buku kata kita perlu tunggu tengok jadi tak jadi untuk buku sebut. Tengok cuaca memang ribut betul. Dia Jaya apa? Nanti tengok ajaran itu bercanggah dengan Al-Quran tak? Bercanggah dengan Sunnah tak? Bercanggah dengan Rasulullah bawa tak? Kalau tak bercanggah, ya betul. Tapi tiba-tiba sembahyang tak payah, semua pakai niat. Lepas tu dia pergi sampai ke apa batin ni, kacau. Jadi saya bimbang. Sebab tu yang pertama sekali mengenal Allah, tempat letak dia pada fiqh. Kalau sekadar kita kenal Allah tapi tak berpijak pada fiqh, itu Imam Ghazali kata Ustaz, saya tak ingat. Kenal tapi tak buat. Allah, tak masih lupa. Saya ingat tak?
dia ada antara gila dengan sayang. Sebab tadi suruh sandar, kenal dengan buat. Kalau buat tak kenal, yang tu buat. Buat tak kenal gila tu, dia ada gila dengan ada dua benda yang orang tadi sebut. Maknanya dia kena kenal dan buat. Bukan kita buat tak kenal dan kita kenal tapi kita tak buat. Yalah, kadang-kadang nak mudah sampai ada kali memang mudah sungguh. Kenal Allah, artinya mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan sifat-sifatnya dan segala hukum yang berkaitan dengan ketuhanannya, dan mengetahui segala dalil yang membawa kepada mengetahuinya. Yang demikian itu mengenai segala perkara yang berkaitan dengan Rasul-Rasul. Jadi kemarin pakat pergi kot, pergi tak? Tapi kalau mana-mana Allah Dr. Jamal Azhar Mulkan, dia cerita tentang gempa bumi, tsunami dan akhir zaman. Apa yang Dr. Jamal cerita ialah apa yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah sampaikan apa? Rasulullah cerita benda yang akan berlaku. Ya, Rasulullah cerita nanti tanda-tanda dia zina jadi banyak, arak diminum, lagi dia ada tanda kecil, ada tanda gempa bumi ni, dia tanda yang kerak dari tanda. Banjir besar, tsunami itu pun dah selalu jadi. Kadang-kadang kita tengok bumi pun dia dah jadi macam nyanyuk lah. Dr. Jamal kata bahasa bumi. Kita ni ada bahasa kita, bumi pun dia tak boleh sorong. Kalau dia sorong lari kita. Tapi dia bagi bahasa dia. Apa bahasa dia? Duk panas dia tu. Hujan. Cuaca ni musim pun dah tak tentu lah. Lepas tu yang kata kenyanyukkan bumi ni, dia jadi gelong. Dia gegak sana, dia gegak sini, dia bawa ombak yang tinggi-tinggi. Panas tak tentu, teh yang di kutub mula cair, lek jadi kuih tinggi, banyak tempat yang gelap. Itu bahasa bumi. Rasulullah kata akhir zaman itu tanda-tanda. Memanglah kalau kita tengok tanda-tanda itu menggerunkan kita. Arak memang banyak, zina memang banyak, anak tak hormat mak memang banyak. Dr. Jamal kata nak tengok anak hormat mak, ataupun kita nak ukur lah berapa banyak anak yang tak hormat mak. Tengok anak murid hormat tak dekat lampak buku cikgu, tak pergi sekolah. Semua tu tanda-tanda yang memang anak tak hormat. Kalau mak yang lahirkan dia, ayah yang membesarkan dia, dia tak hormat dia, cikgu tu cikgu, dia tak sebut apa-apa. Lagi lah dia tak patut hormat. Jadi itu petunjuk. Memang kita pusing lah. Dia ada. Jadi kita nak kenal yang kata ma'rifatullah, mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan sifat. Kita nak kenal melalui tauhid, rububiyah.